Itu mungkin jam itu ini kasih terus. Kalau itu bagus. Itu. Ya, itu yang itu. Oke. Untuknya apa? Siapa ni? Ini kalau boleh dulu. Atau pisah. Pakai aja banyak di masjid ni. Pakai ini semua. Kalau yang beli dari pakai itu pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, namanya marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas limpah dan kurnianya, di atas nikmatnya yang banyak, dapat kita hadir pada malam ini untuk kita sama-sama meneruskan sesi kuliah ilmu tafsir kita, yang mana pada minggu-minggu yang lalu kita telah menafsirkan surah An-Naba. InsyaAllah pada malam ini kita akan lihat sedikit lagi tentang surah An-Naba, iaitu ayat 39 dan ayat yang ke-40. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut, man talaba al-ilma kana kaffaratan lima madha. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talaba al-ilma, barang siapa yang menuntut ilmu, kana kaffaratan lima madha, maka dengan ia menuntut ilmu itu, maka ia akan menjadi penebus kepada segala dosanya yang lalu. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita yang hadir setiap malam untuk menuntut ilmu, datang ke kuliah, sanggup bersusah payah daripada jauh, naik basikal, naik motor, naik kereta dan sebagainya, semata-mata untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana kaffaratan lima madha. Dengan hadirnya kita untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala dengan niat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut ilmu, Allah Ta'ala balas dengan kehadiran kita pada malam ini dan malam-malam yang sebelum ini dan seterusnya. Allah Ta'ala janji dengan lidah Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala akan menghapuskan kafarah, Allah Ta'ala akan menghapuskan dosa-dosa yang kita pernah lakukan sebelum ini. Kata ulama, dosa-dosa di sini adalah dosa-dosa kecil
yang pernah kita lakukan sebelum. Itu kebesaran menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Biarpun kadang-kadang kita lihat yang datang ke kuliah ni, dia datang tu pun kadang-kadang dia bukan faham pun. Okey. Dia datang dengar apa ni ustaz ni cakap apa, dia tak faham pun. Tak faham itu pun Allah Taala kafar, Allah Taala tebus, Allah Taala hapuskan dosa-dosanya yang kecil yang telah lalu dengan hadirnya ia di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Okey. Itu keberkatan majlis ilmu. Mudah-mudahan tazkirah ringkas itu memberi sedikit motivasi kepada kita untuk istiqamah di dalam menghadiri majlis-majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini kita akan lihat ayat yang ke-39. Ayat yang ke-39 muka surat 15. Tuan-tuan boleh rujuk muka surat 15. Allah Ta'ala menyebut A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalikal yaumul haqq. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Kemudian ayat yang ke-40. Inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadahu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Sadaqallahu al-azim. Ayat yang ke-39, pengarang kitab ini memberi terjemahan Zalikal yaumul haq, yang demikian hari yang hak, yang demikian hari yang hak. Maka sesiapa yang menghendaki bahagia dirinya, tentu ia mengambil jalan kembali kepada Tuhannya. Itu pengarang kita terjemahkan ayat yang ke-39 daripada surah An-Naml. Maksudnya apa tuan-tuan? Zalikal yaumul haqq. Yang demikian itu, hari yang demikian itu, maksud hari di sini adalah hari kebangkitan. Hari kebangkitan ataupun hari akhirat kelak. Zalikal yaumul haqq, hari kebangkitan tersebut adalah hak. Hak di sini maksudnya benar. Kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, zalikal yaumul haqq ay al-kainu la mahala. Hari tersebut tidak mustahil lagi, pasti akan berlaku hari kiamat, hari kebangkitan. Zalikal yaumul haqq, hari itu adalah hari yang benar. Ini Allah Ta'ala nak sebut ini kepada orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan, hari akhir, Yaumul Hisab, hari penghisaban di padang mahsyar. Ayat ini Allah Ta'ala tujukan kepada orang-orang kafir yang mengingkari hari kebangkitan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba, maka sesiapa yang menghendaki bahagia dirinya, tentu ia mengambil jalan kembali kepada Tuhannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang nak, barang siapa yang mahu, barang siapa yang nak selamat, maka cepat-cepatlah kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Ma'aba maksudnya sabila, kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum ni yang selalu main judi, yang selalu beli nombor, yang selalu main domeng, yang selalu bertaruh, yang
Yang selalu bertaruh ayam pin lagak-lagak ayam. Yang kalau sebelum ini tak boleh tinggal langsung arak, ketagih arak. Kalau yang sebelum ini keluar rumah tak pakai tudung, tak tutup aurat, maka faman syaa'a attakhadha ila rabbih ma'aba. Barang siapa yang nak, Allah Ta'ala kata, siapa yang nak, tentu kena kembali kepada jalan Allah. Yang mana sebelum ni selalu beli nombor ekor selepas sembahyang Jumaat. Lepas sembahyang Jumaat sempat lagi singgah di kedai sport tertentu untuk beli nombor ekor. Okay. Sambil bawa anaknya sekali. Sanggup letak anaknya di luar, suruh tunggu dulu. Tunggu sekejap bilangnya, Bapak ada urusan sekejap. Urusan dengan nombor. Okay. Yang wahuinya dengan wahuinya. Okay. Bertaruh, dia bertaruh. Bayar RM1. Kalau betul jawapannya, dapat RM1,000. Wahui. Bala-bala pantun tu. Okay. Ini. Siapa nak selamat, kena kembali cepat-cepat pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Nak selamat, tutup aurat bagus-bagus. Bagi yang lelaki maupun yang perempuan. Kita tengok sedikit apa penafsirannya. Ke surat 15 bawah tu. Jelasnya, manusia pada hari kiamat itu dua golongan. Satu golongan terjauh dan terhindar daripada rahmat Allah dan tempatnya neraka, negeri azab dan sengsara. Satu golongan lagi dalam rahmat Allah dan tempatnya syurga, negeri kemuliaan dan kesenangan. Okay, kata pengarang kitab ini, manusia pada hari kiamat ini ada dua golongan saja. Tak ada tiga golongan, tidak ada empat golongan, dua saja. Satu golongan yang terjauh-jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan inilah yang akan masuk ke neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan golongan yang kedua, yaitu golongan yang di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tempatnya di mana? Di syurga. Yang kita telah ceritakan tentang nikmat-nikmat dalam syurga dan juga tentang balasan-balasan di dalam neraka. Jadi di akhirat kelak, keputusannya dua saja, sama ada neraka ataupun syurga. Tidak ada jalan yang lain. Sebab itu, sesiapa di antara manusia yang sebenar-benarnya berkehendak supaya ia sampai dan kembali kepada rahmat dan keridhaan Tuhannya di hari akhirat itu, maka hendaklah ia memilih jalan kepada rahmat dan keridhaan Tuhannya selama ia hidup di dunia ini. Maka siapa yang nak rahmat Allah, sebab kita ini masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dengan amalan-amalan kita. Kita masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amalan-amalan yang kita buat itu Allah Ta'ala suruh, maka kita kena buat. Maka bila kita buat, kita telah memenuhi kewajipan-kewajipan yang Allah Ta'ala telah fardukan. InsyaAllah dengan rahmat Allah, Allah Ta'ala akan masukkan kita ke dalam syurga. Okay? Maka barang siapa, kata pengarang kitab ini, barang siapa yang nak rahmat Allah, cepat-cepat kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Cepat-cepat kembali ke jalan yang lurus. Bagi siapa yang telah sesat. Bagi siapa yang telah sesat, bagi siapa yang telah tersesat jauh daripada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu iman dan beramal soleh dengan ikhlas. Jalan nak dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata pengarang kita, yaitu dengan iman
dan beramal soleh dengan ikhlasnya. Beramal soleh dengan ikhlasnya. Okay. Ada orang buat amal soleh, tapi tidak ada rasa ikhlas dalam hati, maka amalan-amalan ini tertolak. Okay. Dari sudut kefarduan, kewajiban itu kita terlepaslah. Dari sudut penerimaan amalan ataupun kefarduan yang kita buat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala tertolak. Sebab itu tuan-tuan, yang jadi masalah hari ini, yang kita lihat masalah zinanya, masalah judinya, masalah laga ayamnya, masalah datingnya, berkhalwatnya, rempitnya, yang kita lihat masalah yang banyak hari ini yang terjadi di dalam masyarakat kita hari ini. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ini. Sebab manusia hari ini dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dia tak mengenal penciptanya. Tak mengenal Allah, iaitu sebagai penciptanya. Saya sebut hari itu di Masjid Wawasan. Kita ini kalau naik kereta di jalan raya sana, kita naik kereta, kemudian tengah jalan ada roadblock. Ada roadblock. Di situ ada polisnya, ada pegawai JPJ-nya. Kita yang naik kereta ini, polis trafik tu suruh berhenti. Pegawai JPJ pun kasih isyarat suruh berhenti. Maka kita otomatik akan berhenti. Kita akan berhenti. Berhenti pula dalam keadaan ketakutan. Berhenti pula dalam keadaan huru-hara. Risau kita, lesen mati ke? Okay? Sebab apa kita takut, tuan-tuan? Sebab apa kita takut? Bila polis tahan kita, bila JPJ tahan kita, kita rasa gemetar. Walaupun tak banyak kita rasa gemetar. Kenapa kita rasa gemetar? Kenapa kita rasa takut apabila ada roadblock? Kerana apa? Kerana kita tahu itu adalah polis trafik dan itu adalah pegawai JPJ. Kita kenal macam mana? Kita kenal melalui dia orang pakai uniform dia. Bila nampak uniform polis, nampak uniform JPJ, maka kita rasa takut. Dan kita kenal, ini memang sah polis trafik, ini memang sah pegawai JPJ. Maka kita memberhentikan kereta, kasih turun tingkap, kasih keluar dompet, tunjuk lesen kita. Tanda kita hormat pegawai tersebut dan juga pegawai polis tersebut. Okay? Sebab apa kita takut? Sebab apa? Sebab kita kenal itu memang sah polis. Hari ini, masyarakat hari ini tidak takut buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Tak kenal penciptanya. Kita takut kepada pegawai polis tadi, pegawai JPJ tadi, sebab kita kenal dia, memang kenal betul. Dia pakai uniform. Cuba dia tak pakai uniform, dia tahan kita. Ada kita berhenti? Tak ada kita berhenti. Sebab apa? Kita tak kenal dia. Tidak ada tanda yang ia itu pegawai polis trafik ataupun pegawai JPJ. Maka kita tak hormat dia. Mungkin ini sebarangan orang yang tahan aku. Okay? Ini. Begitu jugalah kita dengan pencipta kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah hari ini, masyarakat kita hari ini tak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Macam mana nak kenal Allah Subhanahu wa taala? Dengan menuntut ilmu. Dengan jalan menuntut ilmu siaplah baru kita dapat hasilkan istihdar ataupun menghadirkan ikhlas dalam hati kita, dalam diri kita. Okay? Bila ada istihdar ataupun perasaan zauq, rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala, kenalnya Allah Subhanahu wa taala,
maka bila kita buat ibadah tahu betul-betul terkesan. Itu yang Allah Ta'ala kata apa? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu boleh mencegah kamu daripada perkara-perkara keji dan kemungkaran. Kalau kita solat dengan sebenar-benarnya, solat dengan kita kenal Allah, takut pada Allah, insya-Allah solat itu akan menjadi pendidik kita daripada perkara-perkara keji dan maksiat. Tapi hari ini orang sembahyang tapi maksiat buat juga. Okey, sembahyang juga, lepas sembahyang nombor ekor tetap disinggah sekejap. Sembahyang juga, lepas sembahyang tak pakai tudung sudah. Waktu sembahyang tu punya kemas. Kalau boleh tak mau kasih rambut, tak mau kasih nampak rambutnya. Tapi lepas sembahyang tak ada sudah tudung di kepala. Ini kebanyakan orang ini melaksanakan kefarduan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai apa kata ulama, sebagai litakhallus, untuk semata-mata nak melepaskan diri sahaja daripada kewajipan. Sembahyang kerana apa? Sembahyang kerana itu benda wajib, aku buat terlepas. Dah. Okey. Sembahyang subuh pun mama gerak, mama kejut, bapa kejut, bangun dengan keadaan mengantuk tu, ambil sembahyang pun macam mana pun tak tahu. Sembahyang tu semata-mata untuk apa? Semata-mata untuk melepaskan diri daripada kewajipan Allah Subhanahu wa taala. Okey, sembahyang itu tidak ada perasaan dalam dirinya. Kita tak rasa zauq solat. Okey, tak rasa perasaan solat. Begitu juga dengan Al-Quran, tuan-tuan. Bila kita baca Al-Quran, kita tahu maksudnya, kita belajar tafsirnya, maka bila kita baca Al-Quran, kita akan dapat rasa. Perasaan tu kita akan dapat rasa. Sebab itu kita tengok imam-imam, tuan-tuan pun pernah nampak di televisyen, imam-imam Masjidil Haram. Okay? Bila jadi imam baca Al-Quran ni, bila sampai ayat-ayat tertentu, dia tak boleh tahan, tersekat-sekat suara.